Okey, selamat pagi semua. So, untuk hari ini, cikgu akan masuk bab yang baru iaitu modul 4, perakaunan untuk perkongsian. So, perkongsian adalah salah satu bentuk milikan perniagaan. Okey, so untuk hari ini, cikgu akan masuk hanya pada subtopik 4.1 iaitu pengenalan bagi perniagaan perkongsian. Jadi, pelajar-pelajar boleh lihat muka surat dalam buku teks, muka surat 108 sehingga 111. Okey. Okey, so yang pertama kita lihat dahulu apa maksud ataupun definisi perkongsian. So, perkongsian adalah satu organisasi yang dibentuk secara gabungan. Okey, gabungan yang terdiri daripada 2 hingga 20 orang berkongsi. So, ini adalah bilangan pemilik 2 hingga 20 orang. So, tujuan perkongsian seperti biasalah, seperti juga milikan tunggal. Tujuan perkongsian adalah untuk mendapatkan keuntungan. Okey, bahagian yang kedua, kita akan lihat apa perbandingan yang melibatkan perniagaan perkongsian dan juga milikan tunggal. So, kita akan lihat dua perbezaan ini. Pelajar juga boleh refer buku teks masing-masing. So, aspek yang pertama adalah dari segi bilangan pemilik. Okey. Okey, so perkongsian, cikgu dah terangkan tadi, perkongsian mempunyai bilangan pemilik 2 hingga 20 orang. Milikan tunggal pula dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Okey, yang kedua dari aspek modal. Mana datangnya sumber modal bagi perniagaan? Seperkongsian disumbangkan oleh pekongsi. Seperkongsi ada ramai. So, semua pekongsi tersebut akan menyumbangkan modal. Sebaliknya bagi milikan tunggal memperolehi modal daripada sumbangan pemilik itu sendiri. Okey. So, di sini kita dapat ketahui modal bagi perkongsian adalah lebih besar daripada modal untuk perniagaan milikan tunggal kerana mereka mempunyai bilangan pemilik yang lebih ramai. Yang ketiga berkaitan dengan untung rugi. Okey, dari aspek untung rugi, untuk perniagaan perkongsian, mereka mempunyai bilangan pemilik lebih daripada satu orang. So, sekiranya perniagaan memperoleh untung ataupun mengalami rugi, maka untung akan diagihkan kepada pekongsi mengikut perjanjian, agreement. Kebiasaannya, sesebuah perniagaan perkongsian, mereka akan menyediakan agreement sebagai suatu persetujuan antara semua pekongsi. Okey, so untung tersebut mereka akan lihat agreement semulalah bagaimana pembahagian untung rugi. Sebaliknya untuk perniagaan milikan tunggal, sebaliknya untuk perniagaan milikan tunggal, untung atau rugi akan dinikmati oleh pemilik sendiri. So, milikan tunggal kelebihan dia, untung atau rugi dia tak perlu nak share dengan orang lain. Okey, dia hanya menikmatinya sendiri. Okey, tetapi dari segi kerugian, milikan tunggal di sini mengalami kekurangan lah. Okey, sebab dia perlu tanggung rugi dia sendiri. Sebaliknya bagi perkongsian, rugi, okey, risiko kerugian mereka akan berkongsi, ditanggung oleh setiap pekongsi bersama-sama. Okey, seterusnya sambungan lagi untuk perkongsian dan milikan tunggal. Dari segi hayat perniagaan, adakah perniagaan akan berterusan sekiranya ada pemilik yang meninggal dunia? So, kita lihat perkongsian. Sekiranya ada pekongsi yang meninggal dunia ataupun muflis dikenali sebagai bankrupt, okey, ataupun mereka sama-sama tidak mahu untuk meneruskan perkongsian, maka perkongsian tersebut boleh dibubarkan. Dibubarkan maksudnya tutup. Kita tak nak lagi perkongsian dijalankan. Okey, so sekiranya ada pekongsi yang meninggal dunia, bankrupt ataupun mereka sama-sama setuju untuk tutup perkongsian, maka perniagaan tersebut boleh dibubarkan. Sebaliknya bagi perniagaan milikan tunggal,
sekiranya pemilik meninggal dunia, maka perniagaan tidak akan diteruskan lagi. Okey. So itu perbezaan dari segi hayat perniagaan. Okey. Yang keempat, dari segi penyediaan penyata kewangan. So kita lihat perbezaan penyata kewangan bagi kedua-dua perniagaan ini. So yang pertama, kalau milikan tunggal, kebiasaannya kita cuma sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, untuk mengetahui untung bersih. So untung bersih akan dinikmati oleh pemilik seorang sahaja. So tak ada masalah. Kita cuma sediakan akaun PUR. Sebaliknya untuk perkongsian, disebabkan mereka mempunyai bilangan pemilik lebih daripada satu orang, maka mereka perlu menyediakan dua jenis akaun. So, akaun yang pertama iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi ini disediakan untuk mengetahui jumlah untung bersih perniagaan perkongsian tersebut. Daripada jumlah untung bersih perkongsian tersebut, mereka akan gunakan untuk menyediakan akaun pengasingan untung rugi. So, dalam akaun pengasingan untung rugi ini, ada beberapa perkara, ada beberapa item yang berkaitan dengan perkongsi-perkongsi. So, selepas diambil kira semua butiran yang berkaitan dengan perkongsi, barulah untung atau rugi perkongsian dibahagikan sesama rakan kongsi. Okey. So, akaun pengasingan ini adalah untuk mengagihkan untung atau rugi perniagaan kepada pekongsi. So, itu perbezaan dari segi penyediaan penyata kewangan. Okey, yang terakhir adalah dari aspek komponen equity pemilik. Okey, kita lihat. So, kalau perniagaan milikan tunggal, dalam bahagian equity pemilik, kita cuma ada 3 butiran sahaja, iaitu MUA, modal, untung bersih dan ambilan. Sebaliknya, untuk perniagaan perkongsian, di komponen equity pemilik, mereka mempunyai 2 komponen. Yang pertama, akaun modal perkongsi. Okey, sebab perkongsi ada ramai, so dia akan list out kan setiap perkongsi. Modal perkongsi A, perkongsi B, perkongsi C. Dan yang kedua, komponen adalah akaun semasa. So, actually dalam akaun semasa ini telah diambil kira untung setiap perkongsi, ambilan setiap perkongsi dan sebagainya. Okey, so itu beza komponen equity pemilik perkongsian dengan milikan tunggal. Okey, so nanti kita akan belajar lebih detail dalam penyediaan akaun-akaun yang berkaitan dengan perniagaan perkongsian. So ini adalah 6 aspek perbandingan melibatkan perkongsian dan milikan tunggal. Okey, yang seterusnya kita lihat apa kelebihan perkongsian berbanding milikan tunggal. So, sebenarnya cikgu pun dah explain dah sedikit tadi. Okey, kelebihan perkongsian yang pertama adalah perkongsian mempunyai modal yang lebih besar. Okey, so betul lah sebab perkongsian memiliki bilangan pemilik lebih daripada milikan tunggal. So, mereka akan memiliki modal yang lebih besar. Yang kedua, dapat berkongsi kepakaran antara rakan kongsi. Okey, so setiap rakan kongsi dalam perniagaan perkongsian memiliki kemahiran ataupun kepakaran yang berbeza. Mungkin ada pekongsi yang expert dalam accounting. Mungkin ada pekongsi yang expert dalam marketing. Mungkin ada pekongsi yang expert dalam human resource. So, each of the partner, mereka akan berkongsi kepakaran masing-masing dalam menguruskan perniagaan perkongsian. Dan yang ketiga, risiko perniagaan dikongsi bersama rakan kongsi. So, iaitu dalam keadaan rugi
perkongsian. So, rugi tersebut bukannya ditanggung oleh seorang tetapi akan ditanggung bersama-sama dengan rakan kongsi yang lain. So, itu adalah tiga kelebihan perkongsian. Okey, yang seterusnya. Dalam perniagaan perkongsian, apa yang pelajar perlu tahu adalah perniagaan perkongsian perlu mematuhi Akta Perkongsian 1961. Okey, so sila hafal. Perkongsian perlu follow, perlu mematuhi, perlu obey kepada Akta Perkongsian 1961. So kita lihat sedikit apa yang ada dalam Akta Perkongsian ini. So mengikut Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961, aspek yang pertama adalah untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara pekongsi. Okey. Untung rugi dia bagi sama saja antara pekongsi. Tak kisahlah berapa jumlah modal yang disumbangkan oleh pekongsi. Mungkin pekongsi A sumbangkan 10K. Pekongsi B 20K. Pekongsi C 50K. Kalau mengikut akta perkongsian ini, walaupun jumlah modal mereka tak sama, tetapi mereka akan menerima untung rugi yang sama sahaja. Okey? Antara satu sama lain. So, yang kedua dari segi faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman perkongsi. Okey? So, sekiranya perkongsi memberikan pinjaman kepada perkongsian, okey, cikgu ulang sekali lagi. Sekiranya perkongsi memberi pinjaman kepada perkongsian, maka perkongsian akan membayar faedah atas pinjaman kepada perkongsi. Okey, awak sebagai perkongsi, awak berikan pinjaman kepada perkongsian awak. So, awak akan terima faedah 8% daripada perkongsian. So, yang ketiga, faedah tidak dibayar atas modal perkongsi. Setiap perkongsi akan menyumbangkan modal. Okey? So, faedah tidak akan dibayar atas modal perkongsi. Which means, perkongsian tidak akan bayar faedah atas modal yang telah disumbangkan oleh perkongsi. Yang keempat, perkongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. So, ini kandungan yang keempat. Kebiasaannya, dalam sesebuah perkongsian, ada perkongsi yang aktif. Aktif means dia yang menguruskan perniagaan. Ada perkongsi yang tidur ataupun lelap, iaitu perkongsi yang cuma menyumbangkan modal tetapi tidak menguruskan perniagaan. Okey, so ada beberapa jenis perkongsi lain lagi. So, perkongsi aktif ini dia yang menguruskan perniagaan. Tapi mengikut akta perkongsian, walaupun dia aktif menguruskan perniagaan, dia tidak akan dibayar gaji. Okey. So, yang kelima, setiap perkongsi berhak menguruskan perkongsian. So, mengikut akta perkongsian ini, semua perkongsi boleh handle perkongsian tersebut. Dan yang keenam, buku akaun perkongsian mesti disimpan di premis perniagaan. So, buku akaun, contohnya kita ada rakan kongsi yang handle bahagian akaun. Okay? So, dia tak boleh bawa balik buku akaun ke rumah. Buku akaun wajib disimpan di perniagaan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kandungan ikatan perkongsian. So, apa yang cikgu ingin sentuh di sini adalah just now Akta Perkongsian 1961. Yang seterusnya adalah ikatan perkongsian. So, ikatan perkongsian ini adalah suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara rakan-rakan kongsi tersebut. Kalau dia buatlah, kalau dia tak buat pun tak apa. So, apa kandungan yang mesti ada? Kita perlu, perkara yang perlu ada dalam ikatan perkongsian adalah modal perkongsi. Kita kena list outkan setiap modal perkongsi yang dibuat. Faedah atas pinjaman, kita tetapkan berapa peratus faedah atas pinjaman.
Kongsi untung atau rugi. Okey, berapa persen setiap seorang pekongsi akan terima untung atau rugi. Faedah atas modal pekongsi, faedah atas ambilan oleh pekongsi, gaji, allowance atau bonus pekongsi. So, ini adalah 6 butiran penting yang perlu ada dalam ikatan perkongsian. Ikatan perkongsian means perjanjian, agreement within your partners. So, perkara lain yang mesti ada dalam ikatan perkongsian adalah nama perniagaan, nama pekongsi. So, kita ada 10 orang pekongsi, so kita akan list out kan semua nama pekongsi. Okey. Bentuk perniagaan, alamat perniagaan, kuasa dan tanggungjawab pekongsi. Okey, dan penyimpanan akaun perkongsian. So, dalam penyediaan akaun bagi perniagaan perkongsian ini adalah 6 aspek utama yang akan diambil kira dalam penyediaan akaun yang berkaitan dengan perniagaan perkongsian. So, yang pertama, jumlah modal disumbangkan oleh pekongsi. So, jumlah modal ini menunjukkan jumlah kepentingan pekongsi dalam perkongsian. Okey. So, seperti yang cikgu beritahu tadi, mungkin ada pekongsi yang sumbangkan 10K, pekongsi B 20K, pekongsi C 50K. So, bila 50K itu maksudnya pekongsi itu mempunyai kepentingan yang lebih dalam perkongsian berbanding pekongsi A dan B. Okey. Yang kedua adalah faedah atas modal. Faedah atas modal adalah ganjaran yang dibayar kepada pekongsi untuk menggalakkan pekongsi melabur lebih banyak. Okey. So, sebagai contoh, faedah atas modal kita telah tetapkan 5%. Okey, semakin tinggi modal yang disumbangkan oleh pekongsi, semakin banyak faedah atas modal yang dia akan terima. Okey. Dia merupakan tuntutan pekongsi kepada perkongsian. Maksudnya, pekongsi perlu mengambil hak dia daripada perkongsian. Dia adalah tuntutan pekongsi kepada perkongsian. Yang ketiga, faedah atas ambilan. Kalau faedah atas modal tadi, dia adalah hasil kepada pekongsi. Hasil pekongsi, apa yang pekongsi dapat. Tetapi faedah atas ambilan adalah faedah yang dikenakan kepada pekongsi yang membuat ambilan. So, ini perkara yang sering berlaku dalam sesebuah perniagaan. So, perkara biasa, pemilik mengambil wang tunai perniagaan. So, sama juga dalam perkongsian, pekongsi juga akan membuat ambilan. Jadi, untuk mengawal pekongsi dari mengambil ambilan secara banyak, secara berlebihan, maka perkongsian boleh mengenakan faedah atas ambilan. So, semakin banyak ambilan yang dibuat oleh pekongsi, maka semakin banyak faedah pekongsi perlu bayar kepada perkongsian. So, dia merupakan tuntutan perkongsian kepada pekongsi. So, ini adalah hasil bagi perkongsian. Okay, perkongsian akan kutip faedah atas ambilan daripada perkongsi. Kalau tadi faedah atas modal adalah belanja bagi perkongsian sebab perkongsian perlu bayar kepada perkongsi. Kalau faedah atas ambilan, dia adalah hasil bagi perkongsi sebab hasil bagi perkongsian sebab perkongsi perlu bayar faedah atas ambilan kepada perkongsian. So, dia tak nak perkongsi ambil wang terlalu banyak daripada perkongsian, maka perkongsian akan mengenakan faedah atas ambilan kepada perkongsi itu sendiri. Okey, item yang keempat yang penting dalam perakaunan perkongsian adalah faedah atas pinjaman perkongsi. Okey. Pinjaman ini bermaksud bukannya perkongsi meminjam wang daripada perkongsian. No. Pinjaman ini bermaksud adalah perkongsi yang memberi pinjaman kepada perkongsian. Okey. Modal dan pinjaman adalah dua perkara yang berbeza.
Okey, pekongsi yang memberi pinjam wang kepada perkongsian, mereka akan dibayar faedah. So, ini merupakan belanja bagi perkongsian. Perkongsian akan bayar faedah atas pinjaman yang telah diberikan oleh pekongsi. So, dia adalah belanja bagi perkongsian sebab dia perlu bayar faedah kepada pekongsi yang memberikan pinjaman. Okey? So, dia dikenali sebagai merupakan tuntutan pekongsi kepada perkongsian. Sepekongsi perlu menuntut wang tersebut daripada perkongsian. Itu maksudnya. Okey, so yang kelima, gaji, allowance atau bonus perkongsi. So, gaji, allowance atau bonus perkongsi adalah ganjaran yang dibayar kepada perkongsi yang aktif. Okey, perkongsi yang aktif, dia akan dapat gaji. Kalau kita perkongsi yang tak aktif, kita tidak akan terima gaji. So, ini adalah belanja bagi perkongsian lah. Okey, perkongsian perlu membayar gaji kepada perkongsi yang aktif. So, dia merupakan tuntutan perkongsi kepada perkongsian. Perkongsi perlu menuntut gaji daripada perkongsian. Okey. Dan aspek yang terakhir yang penting dalam akaun perkongsian ini adalah berkaitan dengan kongsi untung atau rugi. So, macam mana kita nak menetapkan untung atau rugi ini? Okey. Kebiasaannya, kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi kalau perniagaan milikan tunggal. Okey, tetapi sekarang kita memiliki bilangan pemilik lebih daripada satu orang untuk perkongsian. So, macam mana kita nak divide untung atau rugi tersebut? Maka kita akan kita akan gunakan untung bersih perniagaan perkongsian tadi. Kita akan ambil kira semua faedah atas modal, faedah atas ambilan, serta gaji atau allowance bonus perkongsi. Kita dah tolak, kita dah tambah dengan semua perkara ini, barulah kita boleh bahagikan kongsi atau untung kepada setiap perkongsi. So, ini adalah 6 butiran penting yang perlu pelajar faham dalam bab 4 ini. Okey? So, cikgu akan explain dengan lebih details lagi dalam kelas nanti pada minggu hadapan. Okey? So, itu saja. Terima kasih.